Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatan wa salam ala rasulillah Muhammad. Yang berhormat Tuan Pertua, dalam masa yang terhad saya terpaksa memendekkan ucapan dengan menyentuh perkara data dan konsep. Perbahasan bajet tidak sekadar bersifat jumlah keuangan. Mengikut angka besar yang dibentangkan, janji-janji yang banyak, besarnya jumlah peruntukan keuangan yang mencukupi penting juga. Dengan syarat tidak boros dan tidak bocor. Terpenting selepasnya ialah pengurusan yang baik, efisien, adil dan seksama. Mereka yang mentadbir dengan kuasa politiknya, legislatif, yang kuat, mesti beramanah, berintegriti, wajib perhubungan baik dengan pentadbiran, eksekutif. Jangan kacau pegawai yang berwibawa, berintegriti dengan alasan politik. Allah Ta'ala memuji pegawai petugas yang berwibawa. Firman Allah Ta'ala, Inna khairu man istajar al-qawiyul amin. Al-Qasas ayat 26. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Pemerlu pemisahan kuasa yang tidak diganggu oleh campur tangan politik yang salah. Kekalahan PH dalam undi penjawat awam jangan jadikan dendam yang salah dan merasakan. Kalangan politik juga berwibawa pemikirannya dan integriti, mewajibkan pelaksanaan yang adil kepada semua pihak di kalangan rakyat, tanpa mengira agama, bangsa dan penyokong atau pembangkang, atau atas pagar yang tidak berpendirian, bahkan juga terhadap musuh. Firman Allah Ta'ala, wala jama'nakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, itu lebih dekat dengan takwa. Menubuhkan kerajaan bukan sekadar meletakkan jenama kerajaan perpaduan. Sepatutnya mengikut yang ditakrif oleh semua kaum politik dalam semua bahasa, ialah kerajaan tanpa pembangkang. Atau pembangkangnya terlalu kecil. Kalau partinya kecil bergabung dengan rapuh, laksana rumah berdinding kaca, jangan mudah-mudah melontar batu terhadap pihak lain bagi menutup kelemahannya yang ketara. Kerana dindingnya menampakkan segala yang berlaku di dalamnya dan mudah pecah berkecai. Laksana kata pantun, kalau tanya kaji cuaca, kilat petir datang membelah. Kalau rumah berdinding kaca, jangan kacau orang sebelah. Saya hadiahkan pantun kepada Pak Si Gudang yang berani, yang berhormat, yang berani membuat ucapan. Kayu tengkawang dibuat rumah, rumah dipasang pagar berduri. Kalau lawan dibawa ke mahkamah, kalau mengampu jadi menteri. Berlaku adil terhadap semua, tanpa mengira siapa adalah asas perpaduan. Allah menegaskan dalam ayat tersebut di atas supaya berlaku adil terhadap musuh juga. Pembangkang dalam negara demokrasi selepas pilihan raya dianggap penasihat, melakukan muhasabah terhadap kerajaan supaya jangan asyik syok sendiri dengan tidak menyedari kelemahan-kelemahan yang berlaku dan membetulkan kesilapannya. Khalifah Islam yang Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ucapan, Ayuhan nas, inni wulitu alaikum wa rastu bi khairikum
Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal saya bukannya orang yang terbaik daripada kalangan kamu. Oleh itu, sekiranya saya berlaku baik, tolonglah saya. Sekiranya saya salah silap, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Jangan mengampu saya. Orang yang lemah daripada kalangan kamu adalah kuat di saya. Lalu saya bagikan kepadanya apa yang menjadi haknya. Dan orang yang kuat daripada kalangan kamu adalah ramah di saya. Saya rampas hak orang lain yang dirampasnya. Tindakan melengahkan peruntukan di kawasan pembangkang dan kerajaan negeri yang dikuasai adalah tidak tepat dengan prinsip Islam dan demokrasi. Dan terlalu jauh daripada Islam yang menjadi agama negara, termaktub dalam perlembagaan. Dan sangat mencela imej Islam. Allah yang Maha Berkuasa menunjukkan keadilannya yang mutlak, menjawab kepada Nabi Ibrahim AS. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa ummatahu qalila thumma utarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa. Dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduk yang beriman sahaja di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian Allah menjawab, dan kepada orang yang durhaka pun aku beri kesenangan sementara di dunia ini. Kemudian aku hukum dia menjalani seksa mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah tetap memberi rezeki kepada semua hamba-Nya, termasuk kepada hamba-Nya yang durhaka melawannya. Adapun kesalahannya dikira dalam aspek yang lain dengan pembicaraan yang adil. Selepas pilihan raya, semua menjadi rakyat kerajaan siapa yang memerintah. Inilah konsep demokrasi yang betul. Jangan bab cukai ambil daripada semua. Bab hasil bumi dikebas daripada semua negeri, termasuk negeri pembangkang dan rakyat pembangkang. Tetapi dalam mentarbih dan membahagikan peruntukan dibeza-bezakan. Perlu disedari, berlaku banyak ketinggalan terhadap Melayu dan Bumi Putera yang banyak berada di kawasan penanaman buah bandar di pantai timur, utara Semenanjung, Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah. Perkara ini berlaku sejak zaman penjajah lagi, mengikut penyusunan masyarakat yang dibentuk oleh penjajah bagi mewujudkan ketegangan di masa hadapan melalui kesempatan memeras semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama, bagi mengadu domba di kalangan mereka dengan meletakkan kaum Cina di kawasan bandar dan Lombong dan kaum India di kawasan estet, membiarkan Melayu dan Bumi Putera kawasan luar bandar dengan terwujud jurang ekonomi dan sosial. Tidak boleh nafikan, ramai juga masyarakat Cina di kampung yang dibentuk oleh penjajah dahulu dan kaum India estate berada dalam keadaan yang sangat miskin. Bukan Melayu saja. Apabila kita mencapai kemerdekaan, keadaan ini diteruskan. Kaum Melayu dan Putera yang paling besar jumlahnya terus dalam ketinggalan. Walaupun wajar diberi hak istimewa, tetapi keadaan tidak banyak berubah. Banyak peruntukan diberi, tetapi berlaku ketirisan dan keluar daripada sasaran kerana salah urut tadbir. Berlakunya penyelewengan dan rasuah daripada atas hingga ke bawah. Bank Bumi Putera juga telah meninggal dunia. Subsidi petani dan nelayan tidak mengubah keadaan. Bahkan ada yang tidak sampai kepada mereka yang berhak. Aspek perniagaan dikuasai oleh kelompok yang tertentu sahaja. Menjadi kekayaan negara berpusing di kalangan kelompok yang tertentu sahaja. Allah Ta'ala memberi amaran, ma afa Allah rasulihi min ahli al-qura falillahi wal rasuli dzil qurba wal yata'ammal mas'ul bil sabil
Kada yakudulatan bainal aghniya'i minkum. Apa-apa harta faid cukai yang dipungut daripada penduduk-penduduk hak umum Allah dan Rasul. Yang berasal penduduk kota itu hak Allah dan Rasul, hak umum, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini kebanyakan penduduk luar bandar daripada Melayu dan Putera memberi sokongan kepada Perikatan Nasional dan Parti Sarawak dan Sabah. Adapun Pakatan Harapan mendapat sokongan penduduk bandar dan kawasan campuran yang didukung oleh bukan Melayu dan Putera. Maka tindakan kerajaan PH yang membelakangi kawasan PN, Sabah dan Sarawak tidak mampu mengubah keadaan. PN yang mengambil alih dalam masa yang singkat di masa bencana wabak dapat menunjukkan sedikit perubahan. Apabila pengundi muda dan luar bandar menunjukkan protes pada BN ketika pihak 14 kerana kesilapannya dan menolak PH kerana pembohongan janji dan manifestonya, kemudian telah memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Kejayaan menukar kerajaan bukan melalui tebuk atap, tetapi atapnya bocor dan dinding kaca yang berkecai. Pihak 15, parti-parti komponen PH tidak mencukupi dan terpaksa menggabungkan semua parti kecil dan segala yang berpenyakit bagi mencukupkan jumlahnya. Dalam kerajaannya yang bergelora, disaksikan oleh rakyat. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tebuk atap, tapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah. Tuan Pertua, saya tertarik Menteri Pertuan Agung berkenaan maqasid syariat. Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat juga sebut maqasid syariat. Apakah itu maqasid syariat? Jangan kita hafal perkataan macam burung kakak tua yang tak tahu apa makna dia. Maqasid syariat ialah memenuhi kewajipan menjaga rukun hidup manusia, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan keluarga dan menjaga harta. Ini makna maqasid syariat. Menjaga nyawa sudah dinyatakan dalam perlembagaan negara kita bersama. Perkara 31 dalam perlembagaan menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Hal ini bertujuan bagi menjamin kedudukan orang bukan Islam serta menjamin perpaduan rakyat bilang kaum dan agama di negara ini. Apa yang penting menjaga sempadan yang mencetuskan provokasi, pertemuan oleh provokasi yang tidak bertanggungjawab oleh berbagai pihak khususnya media upahan secara halus menyediakan provokasi. Ini perlu dijaga. Kerajaan perlu bertindak terhadap media-media sosial yang lakukan provokasi ini untuk jaga hubungan harmoni antara kaum dan agama. Islam lebih menjamin dalam perkara ini. Al-Quran melarang penganutnya melakukan provokasi terhadap agama lain. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ نَذَرُ بِهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian mereka Tuhan, kemudian kepada Tuhan mereka dikembalikan dan dikira perhitungan amalan mereka. Maka amalan provokasi hendaklah dihalang dengan seksasnya. Yang kedua, menjaga nyawa atau jiwa. Betapa pentingnya nyawa dan jiwa ini. Allah Ta'ala berfirman, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an."
Barang siapa yang membunuh satu manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Itulah harga nyawa ditetapkan oleh Islam. Oleh kerana itu, Islam mengharamkan bunuh diri. Membunuh dosa yang besar dalam Islam. Maka Islam mengenakan hukuman yang keras terhadap pembunuh. Maka hukuman bunuh tidak boleh dihapuskan terhadap pembunuh yang sangat ganas, yang tak boleh dibiarkan. Kita dengan terpengaruh dengan teori barat yang menghapuskan hukuman bunuh ini, menyebabkan berlaku keganasan, membunuh anak-anak sekolah. Ini perlu diatasi, perlu dilihat hikmah hukum bunuh yang ada dalam Islam. Namun Islam tidak boleh memudah-mudahkan hukuman bunuh. Dibenarkan pengampunan. Pengampunan dalam Islam, dalam kes bunuh, bukan kepada lembaga pengampun. Lembaga pengampun, raja baik, siapa tak ada hak untuk mengampun. Dalam Islam, yang mengampun ialah keluarga mangsa. Ini yang berhak. Sama ada ditukar pada ganti rugi atau ditukar kepada hukuman melakukan kewajipan, melakukan kebajikan. Yang kedua, hukuman mati mandatory hendaklah dikaji semula. Di sana terdapat kekeliruan dalam hukuman mati mandatory kerana tidak jelas, tidak nyata. Islam mengatakan bukan tak jelas tak boleh jatuh hukum. Contohnya, pemilik senjata api tak boleh hukum mati mandatory. Mungkin dia milik saja, tak bunuh orang lagi, tak boleh hukum mati. Contohnya pengedar dadah. Berbagai-bagai sebab boleh berlaku. Bukan tak boleh hukum mati, tapi jangan mandatory. Ini jelas dan nyata dalam Islam. Islam juga menjelaskan hukuman bunuh hendak dilakukan dengan baik. Nabi bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Bila kamu jatuh hukum bunuh, maka bunuh dengan cara yang tidak menyeksa. Bukan dengan tali gantung, cekik leher. Ini cara yang sangat kuno, cara purba, mesti dikaji secara saintifik, iaitu bunuh yang tidak menyeksa. Ini satu hal, bukan menafikan, tetapi perlu dikaji semula dan perlu dilihat. Yang kedua ialah menjaga akal. Dalam menjaga akal ini perlunya pendidikan. Pendidikan adalah sangat penting dalam menjaga akal. Pendidikan bagi membentuk masyarakat madani. Banyak cakap tentang masyarakat madani. Banyak. Apa itu madani? Madani ialah tamadun ataupun ad-din. Agama, integriti. Mesti dicampurkan semua. Yang mengulas madani yang positif dalam Islam, dua orang tokoh terkenal. Yang pertama Al-Farabi, yang kedua Ibn Khaldun. Al-Farabi menyatakan dalam tulisannya Al-Madinah Al-Fadilah, an yakuna jayyid al-fahmi wa tasawwur, jayyid al-fitnah, husn al-ibarah, muhibban lit-ta'lim wal-istifadah, ghayra sharahin fil ma'kul wal mankuh, kabir an-nafsi, muhibban lil-karamah, wa an yakuna ad-dirham wad-dunya wa sa'iru a'rad ad-dunya hayyinan indah, wa an yakuna muhibban lil-'adli wa ahlihi wa mubghidan lil-juri wal-zulmi, wa an yakuna 'adlan ghayra sabil qiyad, thumma yakuna al-'azimah 'ala syai' alladhi yura an yaf'al. Baik kefahamannya, mengetahui sesuatu hakikat, bijaksana, cerdik, pandai membuat kenyataan yang tidak mengedudukan orang, kasihkan ilmu, mendapat faedah daripada ilmu, tidak rakus bernafsu dalam semua perkara, berjiwa besar, memuliakan keluhuran budi dan akhlak, tidak terpengaruh dengan kewangan dan dunia sehingga melekakan, sayangkan adil dan orang yang adil, bencikan zalim, orang yang zalim, berlaku adil, mudah dalam memimpin, melakukan sesuatu dengan keazaman yang kuat. Ini ulasan Al-Farabi. Ibn Khaldun mengatakan, al-insan madaniyun bil-tab'i.
Manusia itu adalah madani dari segi tabi'inya, dengan makna hidup bermasyarakat dari segi tabi'inya. Secara bermasyarakat, bertolong-menolong di antara satu sama lain dengan bermoral dan berakhlak, berpandukan firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu kenalan antara satu sama lain. Yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling berpegang dengan agama dan berakhlak. Integriti, akhlak sangat penting dalam menerima masyarakat madani. Kalau cakap tentang madani, tetapi tak jaga integriti, tak jaga akhlak, bercelaru, tidak tapih betul-betul, menubuhkan kerajaan, ini tidak mencapai madani yang positif, tetapi madani yang meruntuh dan merosakkan, yang benar bila amaran oleh Allah Ta'ala terhadap kaum yang terdahulu, iaitulah kaum Ad, kaum Samud, kaum yang dibinasakan oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad idza ramadatil yaman alladhina khalaqa min sulaiman fil bilad wa samud alladhina wa fir'aun dzil awtad yang bermaksud, kamu tak nampak apa Tuhan buat pada kaum Ad yang mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, kaum Samud yang memahat bukit yang pejal, Fir'aun yang punya badan tentera dan pasak bumi, tetapi mereka melampau. Mereka melakukan kejahatan, kezaliman. Mereka dibinasakan oleh Allah. Ini madani yang negatif. Kita tak tahu madani kita ini madani apa, jenis apa. Positif ke negatif, tak tahu bercelaru. Ini mesti faham. Yang kedua, menjaga keturunan, jaga keluarga. Islam menghormati jaga keluarga, sehingga menganggap manusia semua adalah satu keluarga, tanpa bangsa dan kaum. Quran mengatakan manusia daripada Adam dan Hawa, ibu bapa yang sama, berpecah sebagai bangsa. Hubungan silaturahim antara kaum yang bagian adalah dijaga dengan baik. Ini sangat penting. Dalam masa yang sama, Islam menghormati keluarga, walaupun berlainan agama. Walaupun seorang anak masuk Islam, diwajibkan menghormati dua ibu bapa yang tak Islam. Mesti jaga kebajikan dia. Ini wajib dalam Islam, bukan sunat. Ini sangat penting. Yang kedua ialah menjaga harta. Dalam menjaga harta ini, dunia hanyalah mengenali dua teori. Yang pertama, teori kapitalis. Yang kedua, sosialis. Sama ada yang ekstrim, liberal kapitalisme, ataupun komunisme. Ini mereka kenal. Mereka tak kenal di sana ada penyelesaian yang wasatiyah, yang sederhana, yang mementingkan individu dan masyarakat. Bukan individu saja, termasuk masyarakat, iaitulah Islam. Islam mewajibkan zakat kepada orang kaya, mengenakan cukai kepada mereka yang berada, dengan tidak menghadkan kekayaan, tak mengampas harta orang kaya, tetapi meletakkan tanggungjawab yang besar. Dalam masa yang sama, melaksanakan ekonomi rahmah. Saya tertarik dengan menu rahmah ni. Nabi kata rahmah ni mestilah holistik. Bukan rahmah jual barang makanan saja, penjual. Disebut dalam hadis, rahimahullah rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Taala beri rahmat kepada orang yang bertimbang rasa, yang menjual, yang membeli, yang berhutang piutang. Semua sekali kena ada rahmah. Jangan yang jual je kita minta rahmah. Jual yang potong kecil-kecil. Kerana harga ayam mahal. Kerana yang jual ayam tak ada rahmah. Dalam masa yang sama pula, pinjam dengan alung. Pinjam alung. Alung tak ada rahmah. Jadi rahmahnya tu holistik. Dengan Islam mengharamkan riba dengan sekeras-kerasnya. Yang ribanya sampai mereka antarabangsa, Bank Dunia pernah berlaku, mereka antarabangsa berlaku masa dulu. Islam mengharamkan riba dengan keras. Dengan sebab itulah saya masih ingat lagi tahun 98 bila berlaku krisis ekonomi, orang jadi menteri keuangan daripada menteri sekarang nak selesai masalah ekonomi masa itu, nak buat pinjaman dengan IMF, yang ribanya tak tahu dah, menekan negara asing.
Tun Mahathir masa itu bertindak menyelesaikan masalah ekonomi. Ini saya baca dalam artikel yang dibuat. Bukan Menteri Keuangan ada ni. Ini sebab itu. Dan kita lihat hari ini, dunia bertembung antara timur dan barat masalah ekonomi. Bukan sahaja masalah sempadan. Punca ekonomi, beluk timur dan beluk barat. Berlaku krisis yang dahsyat. Kita bimbang perang dunia yang ketiga boleh berlaku. Macam perang dunia pertama yang kedua. Kita tak mahu PM kita rapat dengan Amerika. Jadikan kawasan ini medan perang. Macam perang dunia kedua dulu. Dalam sejarahnya, negeri jajahan jadi mangsa perperangan. Lebih asyap dari negara besar. Dengan sebab itu, mesti kita bersikap berkecuali dalam krisis timur dan barat. Jangan perlu Amerika sangat. Ini saya nak ingatlah. Yang Berhormat Marang, sudah pukul 1 Ya, petang. saya nak gulung. Saya nak gulung sikit saja. Walaupun baik dibentang dengan jumlah keuangan yang besar dan janji yang banyak, ucapan didahulukan dengan ucapan Nabi Yusuf yang disebut dalam Al-Quran oleh Yang Amat Menteri. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Yusuf dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan lantik dia. PM kita, rakyat Tambun lantik dia. Yusuf dikawal oleh wahyu. Kalau dia buat silap, malaikat Jibril turun. Betulkan dia. Tetapi PM kita, dia ada penasihat, dia lantik sendiri. Yang Berhormat Marang, sudah pukul jam 1. Yang dia lantik sendiri. Kita tak tahulah penasihat dia macam mana. Tak sama Jibril. Dengan sebab itu, saya ragu. Jangan kita belajar Quran saja tak kena dengan tempat dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.